Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومعلمين وأنهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuhan Pemerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini buat sekian kalinya diizinkannya kita untuk berada di dalam taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya di akhirat. Dan lebih syukur kita juga sekarang ni kita dah sampai ke bulan Syaban. Dah dekat kita nak hampir ke bulan yang paling mulia dalam hidup kita ni, iaitu bulan Ramadan. Tak lama lagi kita akan menghadapi Ramadan, di mana Allah latih kita secara sepenuh masa. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, ada latihan-latihan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya di hujungnya nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Latihan-latihan itu semua menjurus ke arah menjadi orang yang bertakwa. Sebulan namanya, setahun sebulan. Artinya kita sudah melalui beberapa kali lah latihan-latihan takwa. Dan saya lagi banyak lah daripada tu lah. Saya lebih tua daripada tu lah. Tahun ini jadi takwa. Sebelum ini takwa lagi. Tahun sebelum ini tahun sekali jadi orang takwa. Berapa lapis takwa dah kita lalui. Patutnya sekarang kita bukan saja menjadi orang takwa, patutnya sekarang sudah jadi wali dah sekarang. Kalau jadi takwa dah dan jadi wali dah.
Karena kita tahu setahun sekali latih kita menjadi orang yang takwa. Dilatih kita dengan berbagai-bagai aktiviti, berbagai-bagai acara. Di antaranya dilatih kita dengan banyak sembahyang. Ya kira ada satu jenis sembahyang hanya ada di bulan Ramadan. Malam lain tak ada. Bulan lain tak ada. Apa bulan? Tarawih. Semalam 20 rakaat. Semalam 20 rakaat. Semalam 20 rakaat. Kalau sebulan buat apa ya? Ya Allah, tidak kita punya ya. 20 kali 30. 600 rakaat. Banyak ke sikit kita sembahyang. Banyak. Orang yang banyak sembahyang, apa Allah janji? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Jadi orang dah sembahyang tak ada lagi buat benda-benda yang keji. Dah sembahyang tak ada lagi ngambil nombor ekor. Dah sembahyang tak ada lagi mencuri royan. Dah sembahyang tak ada lagi mencuri kelapa sawit. Kerana dia dah tercegah perbuatan fahsya dan munkar. Tapi kalau berlaku juga mayang juga, ekor ngambil juga, mayang juga, mencuri juga, mayang juga, ngumpat juga, mayang juga, nipu juga, ada yang tak kena dalam mayang. Cek baik. Mungkin ada salah dalam mayang, bacaannya ke, gerak-gerinya ke, atau tak jelas. Mesti ada cek baik mayang dia. Karena semayangnya ada rukun qawli ada, rukun fi'li ada, rukun qalbi ada. Rukun qawli ada 5. Betul ke bacaan kita? Yang pertama takbiratul ihram. Betul kita sebut Allahu Akbar. Ruangin, amat. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ekwinya. Allahu Akbar. Eknya. Atau Allahu Akbar. Tak betul begitu. Kena cek kali. Sebab tu kalau ada ustaz-ustaz ngaji obat semayang yang duit hanya video tu. Orang dah semayang dengan ngaji semayang lagi ada orang yang lain. Padahal dia tak betul semayang. Bacaan tak betul. Tak cek kali. Yang banyak orang salah dalam semayang ni bacaan tahiyat akhir. Yang anak ramai salah. Sini tak ada lah lain. Apa bacaannya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang betul. Yang salah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang jawab panjang ka tu? Ka tu tak ada sampai 2 harakat, pendek je. You tu pendek juga. He tu pendek juga. Ya, tapi ada yang betul. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salah tu. Jadi kalau tak betul tahiyat akhirnya, tak betul semayang. Tak betul semayangnya, tak. Apa? Macam mana semayang? Bila dia tak semayang, tak tercegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Jadi kena cek balik. Bacaan dalam semayang tu. Bacaan tahiyat macam mana? Bacaan Fatihah macam mana? Dan cek balik. Bacaan takbiratul ihram macam mana? Selawat macam mana? Salam macam mana? Kena cek balik tu. Kadang-kadang tak betul, bila tak betul tak sah. Bila tak sah, tak semayang. Bila tak semayang, tak ada tercegah daripada perbuatan fahsya. Itu yang mayang-mayang juga. Minum arak juga. Mayang-mayang juga, nipu juga. Mayang-mayang juga. Nombor ekor ambil juga. Mayang-mayang juga, curi riwayat juga. Pasal semayang tak betul. Nak cek balik. Itu baru satu, baru semayang. Di bulan itu juga dilatih kita dengan banyak zikir. Banyak zikir begitu. Lepas 2 rakaat zikir. Lepas 2 rakaat zikir. Lepas 2 rakaat masa tarawih. Mana zikirnya? Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subhan qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Setiap kali tiap itu.
Lepas dia 4 rakaat zikir. Itu sambung orang ramai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang banyak zikir dapat. Apa janji Tuhan? Apa kata Allah? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kamu yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala itu akan menenangkan jiwa. Jiwa itu tenang. Tak ada kalang kabut, tak ada serabut, tak ada nak metor je. Tenang jiwanya. Ada dalam itu perasaan sabar. Dalam hati itu ada sabar, ada redha, ada tawadhu, ada qanaah, ada taubat. Itu dia, tenang jiwanya. Jadi orang bulan Ramadan melatih kita supaya jiwa tenang. Itu ciri takwa itu. Itu sebab Ramadan itu melatih kita menjadi orang takwa. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu puasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan ke atas mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sudah melalui fasa takwa di beberapa kali. Patutnya kita bukan lagi sekarang bertakwa dah. Tidak menjadi wali Allah ni. Tapi dah berapa puluh tahun dah kita menghadapinya, tak kita jadi wali Allah. Jadi wali ada. Jadi wali belum lagi. Kenapa? Ada dan tak kena cek balik. Sebabnya kalau kita ikut datang Ramadan itu di hujungnya mesti kita menjadi orang takwa. Banyak sembahyang. Bila banyak sembahyang tak ada maksiat. Bila tak ada maksiat, tak ada apa, pahala saja. Dan jiwa tenang. Ada yang sifat-sifat mahmudah yang ada dalam diri kita tu. Kemudian kita tawadhu, merendahkan diri, cakap berlembut, dia cakap mungkin-mungkin saja. Itu ciri orang takwa lah gitu. Kita jadi orang yang pemurah, sentiasa bersedekah, banyak baca Quran, kita akan ikut Islam semua. Kerana dalam bulan Ramadan ni ada tak satu upacara namanya tadarus Al-Quran ada. Ada yang baca Quran tak? Baca Quran. Jangan tak baca. Dan baca Quran itu juga tuan-tuan dan puan-puan, baca juga maknanya. Jangan baca dia je. Baca dia je, apa orang pandai nyanyi Hindustan tapi maknanya tak tahu. Baca Quran. Ya. Baca mana? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi tahu apa mana? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Tapi tak tahu apa mana? Siapa pandai nyanyi Hindustan? Tapi tak tahu apa mana tak tahu. Saya pun pandai nyanyi Hindustan. Tapi tak tahu apa mana. Ya hojang gelikah ya apa ni? Tapi tahu artinya? Cek Mary, sate hai Mary, hati apa tu? Tahu tahu kan? Ini mana warna macam mana? Macam itulah kalau baca Quran tak ada baca mana. Baca ke mana? Di situ banyak tafsir Quran. Tak lagi kan? Baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Dan kita akan ikut Islam sama sekali. Itu di antara latihan-latihan bulan Ramadan. Cuma malam ini tak cerita pasal Ramadan lah. Tak ada permintaan lah. Kita nak baca kitab lah. Jadi malam ini kita baca kitab kita, tajuknya Kelebihan Wudu. Cari mana kelebihan wudu ya. Dah kita baca separuh bulannya. Ini sambungan kita buat malam ya. Kita nak baca mana? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahiru ka-shaimil qaim. Jumpa pada hadis apa tadi? An-naimut tahir, tidur dalam keadaan duduk, ka-shaimil qaim, seperti orang puasa dan juga bangun malam. Kalau dia tidak berwuduk, ya. Orang yang bersuci itu seperti orang yang puasa yang berdiri sembahyang pada malam hari, pada malam ya ni, pahalanya dapat pahala bangun malam. Walaupun dia tak bangun-bangun,
Tapi syaratnya dia tidur dalam keadaan wuduk bersuci. Jumpa ke mana hadis yang berjadi? Mana yang kita? Tak jumpa. Tapi tak jumpa. Apa ini saya carikan? Jumpa belakang? Alhamdulillah. Nah, ya. Dan sabda Nabi SAW, Man tawadda ala tuhri kutiba lahu asyru hasanat. Barang siapa mengambil wuduk atas wuduk, udah ada wuduk ambil lagi. Wuduk atas wuduk. Tapi syaratnya digunakan wuduk itu untuk sesuatu perkara. Digunakan wuduk untuk semayang, itu ambil wuduk lagi. Dia ada wuduk lagi tapi ambil juga. Dan sekarang itu semua ada wuduknya. Kalau nak isyak ambil lagi wuduk lagi. Kalau sudah semayang maghrib, kalau sudah guna wuduk yang kita ada pada diri kita tu, kita sudah semayang maghrib, atau sudah baca Quran, dah pegang Quran. Ya, tak apa. Boleh ambil wuduk, boleh ulang-ulang ambil wuduk, boleh tak? Boleh, ya. Kena ulang lagi boleh, tapi syaratnya wuduk yang ambil dalam diri kita tu sudah kita gunakan untuk semayang, sudah kita gunakan untuk memegang Quran, sudah kita gunakan untuk macam-macam tawaf dan sebagainya. Itu boleh ulangi wuduk. Jadi barang siapa mengambil wuduk atas wuduknya ni, tajdidul wuduk, namanya tajdidul wuduk. Tajdid itu membaharui. Nah, saya disuratkan baginya 10 kebajikan. Dapat 10 pahala, betul tak? 10 pahala. 10 ganda pahala. 1, 2, 3, 10. 10 pangkat, betul tak? Jadi siapa ada wuduk, kalau nak asal, nak isyak, boleh ambil wuduk lagi, tak apa. Dan sunat tajdidul wuduk itu jika sudah sembahyang. Dia dah guna wuduk tadi lah, itu saya kata tadi. Sudah sembahyang dengan wuduk yang dahulu. Dan jika belum lagi sembahyang dengan wuduk yang dahulu itu, maka ada sunat tajdidul wuduk. Kalau belum sembahyang, dia wuduk diam saja. Ada Quran dia, zikir dia, apa dia? Diam saja, bukan sembahyang. Ya? Sembang dulu. Itu ambil lagi wuduk. Tak dapat pahala sunat. Tak dapat pahala sunat. Tak dapat pahala sunat apa? Gunakan wuduk itu. Gunakan wuduk untuk semayang, untuk pegang Quran, untuk tawaf kalau segala di Mekah dan sebagainya. Gunakan wuduk itu. Kalau khidmat baca khutbah, boleh. Jadi boleh diulang-ulang. Tapi diulang-ulang syarat wuduk yang pertama itu ada digunakannya untuk sesuatu perkara. Dapat sunat dapat pahala 10 sunat tu 10 pahala dapat. Lagi apa? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tiada sah sembahyang bagi orang yang tiada wuduk. Tak ada wuduk sembahyang tak sah. Berdosa betul. Kerana melakukan ibadah sembahyang tanpa wuduk. Dosa. Apa dosa? Benda dosa apa? Buat perkara sembahyang tu. Bacaan dalam sembahyang ketika pertama sembahyang. Tapi dia tak ada wuduk. Berdosa pokoknya. Tak sah. Tidak sah sembahyang bagi orang yang tiada wuduk baginya. Dan tiada sempurna wuduk bagi orang yang tiada menyebut nama Allah. Ketika nak ambil wuduk tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Nak ambil wuduk tu. Supaya kuat dalam hati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil wuduk. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ambil. Sebut nama Allah. Dia tak sempurna. Dan tiada sempurna wuduk bagi orang yang tiada menyebut nama Allah. Yang tiada mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sebut betul Bismillah. Baca Fatihah pun sebut betul Bismillah. Jangan Bismillah. Bismillah tu milah tu nama orang. Yang milah tu boleh. Apa panggil nama dia? Milah tu nama orang. Ada orang nama Milah. Ada orang nama Jamilah. Milah tu. Dia nak mil. Ada satu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh betul. Kalau baca Fatihah, ni Bismillahirrahmanirrahim. Ambil wuduk mau juga Bismillahirrahmanirrahim.
Yang bismillah aja. Ini kan ada bismillah, bismillah. Nak makan bismillah. Nah, nyebut nama milah sebutnya. Sebutnya nak ada mil, bukan mi ya, millah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sempurna ya. Itu hadis lagi. Kemudian apa lagi tentang wudu? Apa kata Allah, kata Nabi lagi? Sibqatul wudu'i marrah. Faman tawadda marrataini kana lahu kiflani minal ajr. Wa man tawadda salasan fa huwa wudu'ul anbiya'i min qabli. Artinya asal wudu itu sekali-sekali saja. Nah, basuh muka sekali, basuh tangan sekali, sapu kepala sekali. Itu basuh kaki sekali-sekali. Sah tak? Kalau sekali sah. Tak sah. Kalau air tak ada, boleh sekali-sekali je. Anda tahu kan? Musim kemarau, musim tak ada hujan, air tu tak ada. Lombok tak ada air, tak ada air. Jadi ada air dalam sikit je air dalam sewater ni, dalam ada. Boleh ambil untuk tak? Air sewater ni. Boleh, tapi sekali-kali je tak? Boleh. Sah ya. Dan sewater ni boleh ambil untuk. Kalau tak ada air lah, boleh. Asalnya sekali-kali je ni. Bagi tiap anggota. Anggota itu tak banyak. Muka, tangan, kepala, kaki. 4 je. 4 je anggota untuk ni. Telinga tu sunat, tengkuk tu sunat. Yang wajibnya tu 4 je. Yang pertama membasuh muka, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga menyapu kepala. Kepala bukan suruh basuh, sapu je. Ambil air tu sapu je kepala tu. Dan yang keempat basuh kaki, kanan dan kiri ya. 4 je betul-betul ni. Jadi sekali-sekali dulu. Maka barang siapa mengambil wuduk dua kali, dia banyak air banyak lagi, 2 kali. Basuh muka 2 kali, basuh tangan 2 kali, baginya dapat 2 ganda pahalanya. Dapat 2 kali ganda. Kalau dapat 5 dapat 10. Kalau 5 1 dapat 10 lah, 2 kali ganda. 5 kali 2 10. Ya. 2 kali ganda pahalanya. Dan barang siapa mengambil wuduk 3 kali, ini lagi apa banyak 3 kali, maka iaitu wuduk anbiya, nabi-nabi Rasulullah. Nabi Muhammad 3 kali, Nabi Isa 3 kali, Nabi Musa 3 kali, Nabi anbiya seperti nabi-nabi. Kalau seorang panggil nabi, kalau ramai panggil anbiya. Anbiya is the plural of nabi. Jadi Nabi-Nabi macam itu lagi wuduknya 3 kali. Maka iaitu wuduk anbiya yang dahulu daripada siapa? Daripada Nabi Muhammad lah. Bapaknya sebelum Nabi Muhammad, Nabi-Nabi yang wuduk juga. Mereka semayang juga. Kalau semayang itu cara mereka lah. Bukan macam kita ni. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat. Mana dia semayang? Tak. Cara itu sangat adil. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu banyak. Dia ikut. Masing-masing Nabi ada cara dia. Nabi Isa ada caranya sendiri, Nabi Musa ada caranya sendiri, Nabi Nuh ada caranya sendiri, Nabi Ibrahim ada caranya sendiri. Ikut cara dia kan. Benda apa yang tak kita tak belajar. Tak wajib belajar pun. Kita hanya wajib belajar cara kita ni. Okey, ada masalah sekarang ini? Tak ada. Betul. Dan tersebut di dalam Ihya apa? Satu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Yang mengarang apa namanya? Yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin siapa? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Artinya hidup ulum berdasarkan ilmu-ilmu ad-din agama. Hidup dia ikut ilmu agama. Itu Ihya Ulumuddin dalam kitab. Semua ada. Dalam Islam kita ada lengkap tu. Ada akidah, ada ibadah, dan ada akhlak. Ya, 3 ada tu. Tauhid ada, fiqh ada, tasawuf ada dalam kitab ya. Itu namanya kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab itu dan telah mengambil wuduk Nabi. Dalam kitab itu sebutnya ada telah mengambil wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam
sekali-sekali. Nabi itu pulang sekali-kali aja Pak. Dan sabdanya inilah wuduk yang tiada terima. Allah Ta'ala akan mayangnya melainkan dengan dia. Berarti ya, kalau tak ada wuduk ni, tak terima dah. Kalau ada sekali pun, terima dah. Kalau ada sekali terima, bukan tidak terima tu. Kalau tak ada, tak terima. Kalau ada, sekali itu pun dah terima dia Allah. Melainkan dia. Inilah wuduk yang tiada diterima. Allah Ta'ala akan semayangnya melainkan dengan dia. Tengok, melainkan dengan dia. Bila ada sekali, apa pun terima. Kalau tak ada, tak terima. Tak ada wuduk, tak terima. Melainkan dengan dia. Dan mengambil wuduk Nabi dua-dua kali. Ada kalinya dua-dua kali. Dan sabdanya barang siapa mengambil wuduknya dua-dua kali, memberi akan dia Allah Ta'ala pahalanya 2 kali ganda. Kalau satu dapat 5, dapat 10. Kalau satu dapat 10, dapat 20. Kalau satu dapat 20, dapat 40. 2 kali ganda ya. Ya. Dan barang siapa, mana dia? Nabi tadi ya. Melainkan dengan dia, dan barang siapa mengambil wuduknya 2 kali, memberi akan dia Allah Ta'ala pahalanya 2 kali. Dan mengambil wuduk Nabi, mengambil wuduk Nabi 3 kali. Nabi mana pernah 3 kali. Mula-mula sekali nak tunjuk kepada sahabat ni. Mula-mula sekali je. Ini dia wuduk yang sah. Tak ada ini tak sah. Apa tu 2 kali. Dia kata siapa ambil wuduk 2 kali, dapat 2 kali ganda pahala. Apa tu 3 kali. Nabi 3 kali. Dan sabdanya inilah wudukku. Ini wuduk Nabi Muhammad 3 kali. Kerana Allah suka yang ganjil. Allah tak suka genap. Ya, dia suka yang ganjil. Inna Allah wajh wa yuhibbul wajh. Ya, Allah itu adalah satu yang dia rasa. Dia ganjil. Wajh itu ganjil lah. Dan dia suka benda-benda yang ganjil. Sebab 3 kali. Tak nak 3 boleh 5 kali. Tak nak 5 boleh 7 kali. Macam kita tasbih lah, kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, yang dapat pahala itu sekali. Ini kalau sebenarnya seorang-seorang ni tahu. Kalau sebenarnya seorang-seorang kita dapat rukuk, sebut Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, dapat pahala tu sekali aja. Tapi lebih baik 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih 3 kali. Ya, besar lagi pahalanya. Allah suka, Nabi pun suka. Kalau tidak lagi boleh. Kalau tahajud malam semuanya, tak nak 3 kali, tambah lagi 5 kali, jadi 5 kali boleh. Nak tambah lagi boleh sampai 7 kali boleh. Nak tambah lagi boleh sampai 9 kali boleh. Nak tambah lagi boleh sampai 11 kali boleh. Itu yang paling banyak, 11 kali. Itu kalau sebenarnya seorang-seorang ya, dengan tahajud ke, dengan tasbih ke, semuanya hajat ke, apa saja. Tapi kalau jadi itu imam, tengok imam terang. Kalau jadi itu imam, jangan lebih daripada 3 kali. Ya, faham ke ni? Kalau berjemaah jadi itu imam, jangan lebih daripada 3 kali. Kalau lebih 3 kali, makruh. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Jangan buat. Itu kalau jadi imam, kalau seorang boleh. Bila kita malam tahajud seorang je, orang lain tak teruk, kita aja. Itu boleh, sampai 11 kali boleh. Ini ya. Inilah wuduk anbiya yang dahulu daripada aku, kata Nabi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta tawadda. Tiada diterima Allah yang tiada sah sembahyang seorang daripada kamu apabila berhadas. Berhadas dia hingga mengambil wuduk dia. Kalau ada hadas, sembahyang dengan hadas tak sah. Hadas ada 2 tuan. Pertama hadas kecil. Kedua hadas besar. Hadas kecil apa? Tak ada wuduk. Hadas kecil. Kita datang tak ada wuduk. Sedang ada apa? Ada hadas. Dia tak ada wuduk, dia ada hadas. Hadas itu namanya hadas kecil. Faham ke ni? Hadas besar, benda yang menyebabkan kita wajib mandi. Hadas besar. Ada 6 perkara kita wajib mandi. Yang pertama, keluar mani.
wajib mandi. Yang kedua, bersubuh antara lelaki dan perempuan, wajib mandi walaupun tak ada keluar mandi, wajib mandi juga. Yang ketiga, mati wajib mandi. Bukan orang mati wajib mandi, kita lah wajib mandi orang mati tu. Itu umum, lelaki dan perempuan lah, tiga. Untuk orang perempuan, tiga lagi. Yang pertama, haid, keluar darah haid, wajib baca berkhair mandi. Yang kedua, nifas itu beranak, darah yang mengiringi anak berkhair, wajib mandi. Yang empat, wiladah terkeluar anak tanpa darah, tak ada darah. Bila keluar tak ada darah, mandi, itu wajib mandi. Yang enam perkara yang boleh mewajibkan mandi. Faham ke ni? Tiga umum, tiga lagi khusus untuk perempuan. Itu wajib mandi. Itu hadap besar namanya. Kalau benda jenis itu hadap besar. Ada mandi sunat. Bila mandi sunat? Hari Jumaat sunat tak mandi, nak sembahyang. Tuan-tuan, hari Jumaat sunat tak mandi. Sunat. Sahaja aku mandi kerana nak sembahyang Jumaat, sunat kerana Allah Ta'ala. Boleh ya? Sebelum pergi tu sembahyang dulu. Dapat pahala tak? Tak pahala ke tak? Tuan-tuan dan puan-puan, tak pahala ke tak? Atas buat. Jangan tak ada mandi. Dapat pahala. Ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal wudu'u ala wudu'a ala wudu'i nurun ala nur. Nampak tu? Wudu atas wudu tu ada nur atas nur, cahaya atas cahaya. Wudu atas wudu itu nur atas nur. Yakni tajdidul wudu tu sunat hukumnya. Tajdidul wudu tu membaharui wudu tu. Kebajikan atas kebajikan. Riwayat daripada hadis bahawasanya hamba yang mukmin apabila selesai daripada mengambil air maya maka membaca ayat. Lepas ambil raya baca. Apa dia? Baca dia. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sunat lepas ambil wudu baca tu. Tapi sebelum itu baca lain ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bagi tasbih kafarah. Nama tasbih ini tasbih kafarah, bukan kafarah ya, tasbih kafarah. Sunat begitu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu namanya tasbih kafarah. Tapi sebelum itu bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallah, apa baca ini? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa dapat? Kita baca tu. Artinya apa? Maha suci Engkau wahai Tuhan, dan dengan kepujian untukmu naik saksi aku bahawa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku taubat padamu. Bila sampai baca apa dah? Di materi kata. Tahu materi lah. Materi tu tangga tu kan. Kita materi lah. Macam motor lah. Pecah, kita materi tu. Sambung balik, bagi lekat. Itu namanya materi. Di materi kan. Di materi cok kebajikan. Ada cok tu. Cok tu materi dah. Tengah-tengah dia. Di materi cok kebajikan, kemudian dihantarkan dia di bawah aras. Udah dicok tu, di surat tu dia tu bawah aras. Aras apa? Aras apa tuan-tuan dan puan? Lindungan di padang mahsyar. Yang mana tidak ada lindungan, lindungan aras tua. Tidak, kita tak lindungan aras tua. Tak. Esok di padang mahsyar, besok matahari berapa jauh dari kepala? Sedikit. Tak mati pula tu. Kalau dalam dunia dia sedikit mati. Untung. Tapi dia arah tak mati. Kerana
Sebenarnya kita dah mati. Mati itu dah mati dah, tak ada lagi. Tapi pukul-pukul. Nah, kena panas tu pukul-pukul, tak mati pukul-pukul. Ada orang peluhnya hak mata kaki, ada orang peluhnya hak lutut, ada orang peluhnya hak betis, ada orang peluhnya hak paha, ada orang peluhnya hak pinggang, ada orang peluhnya hak dada, ada orang peluhnya hak leher, ada orang peluhnya hak hidung, ada orang berenang dalam peluhnya sendiri. Itu di mana masalah itu. Kecuali orang-orang yang dapat lindungan Allah SWT. Tidak, kita tak lindungan Allah. Orang dalam bawah lindungan Allah, sejuk dia. Selesa dia, nyaman dia, nongin dia. Kalau dapat lindungan Allah. Kalau tidak, mesti jadikan diri kita itu salah satu daripada 7 golongan. Dengar lalu. Tidak lindungan Allah, mesti ada 7 golongan. Yang pertama, jadi pemimpin yang adil. Paling komanya kita pimpin anggota kita ni. Pimpin ada lalu. Pimpin mata, pimpin telinga, pimpin lidah, pimpin tangan, pimpin kaki, pimpin perut, pimpin kepalauan, supaya dia melakukan perkara yang diridhai oleh Allah. Tapi orang pemimpin yang adil itu tak jadi sebagai pemimpin yang adil. Yang pertama, kalau dia jadi pemimpin, orang yang bawa pimpinan tu dia dibuat pemerintahan yang adil. Kalau dia ada kuasa umpamanya. Yang pertama. Nah, yang kedua, orang yang sentiasa bangun di tengah-tengah malam, bermesra-mesra, mendayu-dayu di depan Allah SWT. Yang kedua, setiap malam ya, atau hampir setiap malam, selalu bukan sehari. Yang kedua. Nah, yang ketiga, pemuda yang warak. Pemuda tak pernah melakukan dosa besar, tak pernah melakukan dosa, sentiasa mengerjakan yang sunat. Itu pemuda yang warak, tak ditinggal sunat. Yang ketiga. Yang keempat, dua orang yang berjumpa dan berpisah mata-mata kerana Allah. Jadi kita malamnya, kenapa datang? Kerana Allah. Saya kenapa datang? Kerana Allah. Kamu balik kah? Kenapa? Kerana Allah juga. Dapat masuk golongan itu. Betul ke niat itu? Kita datang semata-mata kerana Allah, balik kerana Allah. Dapat nama Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, lelaki yang hatinya sentiasa tersambat kepada masjid. Nak ke masjid saja. Lelaki yang perempuan tak ada ya. Yang sentiasa tertambat hati kepada masjid. Yang kelima. Yang keenam, seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kiri. Dia dengan tangan kanan bagi duit masuk dalam tabung, dia tak tahu mana. Oh, dia tahu mana. Tangan kiri tak sedar. Dapat nama arah. Yang keenam. Yang ketujuh, ini lelaki kita semua ni. Lelaki yang diajak oleh perempuan untuk melakukan maksiat, dia menolak kerana takutkan Allah. Bukan menolak kerana dah tak lalu, bukan menolak kerana dah tua. Ini menolak kerana dia takutkan Allah. Nah, seperti siapa? Seperti Nabi Yusuf, diajak oleh Siti Zulaiha, perempuan yang cantik, paling cantik Siti Zulaiha lah. Ya, diajaknya Nabi Yusuf. Ya, jom, ini. Nah, dia hai talak Al-Quran tu. Dia kunci yang itu wa ghallaqatil abwab qala hai talak. Nah, dia kunci yang itu dia panggil Nabi Yusuf. Hai talak, mari lihat tu. Agaknya ni tu. Nabi Yusuf lari, Nabi Yusuf takut kepada Allah. Dapat dengan arah. Nah, kita yang mana dapat arahnya? Jangan dia tahu. Nah, ya. Ada arah ya. Jadi mana diperterikan apa tadi? Dicok wajikan itu kemudian dihantar ke bawah aras. Tiada dibuka akan dia hingga diberikan dia apa kepadanya pada hari kiamat. Hari kiamat suruh buka. Dan riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, apabila selesai seorang kamu daripada wudu, maka berkata ia, dibuat je. Apa bacanya? Berkata dia, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu bahawa Allah maj'alni minat tawabin. Bahawa ada Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadika salihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kita baca tadi ya. Tapi dimulakan dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Betul baru Allah maj'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku daripada orang yang tawab. Waj'alni minal mutahhirin, jadikan aku ni suci daripada segala kekotoran. Waj'alni min ibadika salihin, jadikan aku daripada orang yang ahli ibadah yang saleh-saleh mereka. Subhanakallahumma bihamdik, maha suci Engkau dan segala puji bagi Kau. Asyhadu an la ilaha illa anta, tiada ada Tuhan dengan Engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku minta ampun dengan kamu. Itu baca itu ya. Sampai pada itu dibukakan pintu syurga yang 8. Siapa baca tadi dari mula sampai habis boleh? Dibukakan pintu syurga yang 8. Mana yang tak tutup? Mana yang tak tutup? Dah 8 pintu syurga terbuka. Mana yang tak tutup? Semua dibuka lah 8. Syurga ada 8 ni pada ni. Dibukakan pintu syurga yang 8. Maka masuk ia barang mana pintu yang dia dah. Mana nak pintu syurga masuk lah. Nak syurga Firdaus masuk. Nak syurga Jannatul Adnin masuk. Nak syurga Jannatul Ma'wa masuk. Nak syurga Jannatul Na'im masuk. Nak syurga Jannatul Khuld masuk. Nak syurga Jannatul Jalal masuk. Dan nak syurga Jannatul Qarar masuk. 8 syurga ya. Yang pertama Jannatul Firdaus. Yang kedua Jannatul Adnin. Ada orang nama Adnan dalam syurga tu. Adnan dalam syurga tu Adnin ya. Jannatul Adnin. Yang ketiga Jannatul Ma'wa. Nama syurga Jannatul Ma'wa. Sebab betul Ma'wa. Jangan Ma'wa. Jangan Ma'wa. Tak betul. Ma'wa. Jangan kena. Jangan berbina. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kata Allah. Kita minggu baca iktimah saudara. Itu namanya Jannatul Ma'wa. Yang ketiga, yang keempat Darussalam. Tadi iktimah ada dah pimpin kita nak minta Darussalam. Ada tak? Ya Allah, tidak ada menemu apa yang baca iktimah tadi. Ada tak? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata wassalam. Ada tak baca tadi? Minta Darussalam. Yang keempat. Yang kelima Jannatul Na'im. Nikmat aja. Yang kelima. Yang keenam Jannatul Khuld, kekal. Mudanya kekal, sehatnya kekal, kekuasaannya kekal, bahagianya kekal. Khuldi itu kekal. Yang kedua Jannatul Jalal, agung. Semua agung lagi, nomor 1 lagi. Itu Jannatul Jalal. Yang apa namanya Jannatul Qarar, tenang, aman, tenteram. Jannatul Jalal. Di mana? Yang mana tanda? Cakap apa? Antara 8 syurga itu yang mana tanda? Semua indah. Kalau tanya, selalu kita tanya juga, enggak yang mana? Dia menjawab Jannatul Firdaus. Seolah-olah hendak Jannatul Firdaus yang lain tanda. Kita jawab apa? Enggak semua ada. Kerana kita dalam syurga besok ada tempoh masa kan? Ada berapa lama kan? Tahu tak berapa lama? Berapa lama dalam syurga besok? Ya Allah, diam lagi. Ada berapa lama kita dalam syurga besok? Selama-lamanya. Jangan betul ya kan? Forever and ever and ever and ever and ever. Kata lagi kan? Itu syurga ya. Itu janji Allah tu. Dibukakan pintu syurga yang 8 dan masuk ia barang mana pintu yang dia kehendaki. Itu sambung lagi pada akan datangnya. Sini sudah berhenti itu. Banyak lagi apa keterangan yang apa lepas itu ada hikayat yang kita akan datang kepada dia. Kalau nak baca itu habis pukul 10 habis. Tapi lalu nak nunggu sampai pukul 10. Siapa lalu nunggu sampai pukul 10? Usah buat lah. Dah lenguh ke dah. Jadi cukup sekadar itu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak komen? Tak ada. Lekat dengan guru ya, begini. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid dia pandai-pandai belajar. Bijak-bijak belajar.
Saya diajar dapat. Mana tahu? Hanya ada di Masjid Al-Makmur, Kampung Makmur, Sungai Galah. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.